Iaitu yang dimaksudkan kamu itu adalah umat Muhammad SAW. Adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh membuat perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu menyuruh, kamu melarang, menegah kepada perkara-perkara yang mungkar, yang buruk. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'dhami minhajin syuri' minhajul islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha ar-rasul al-karim wa ala alihi wa ashabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahshurna fi zumratihi ma'a alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Pertama sekali kita perlu panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaannya kepada kita, limpah anugerahnya kepada kita, iman, Islam, di atas anugerah iman yang kita dapat bersama-sama pada hari ini di dalam masjid ini, dalam kuliah maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa-dosa kita dan merahmati kita semua. InsyaAllah tajuk insyaAllah saya akan menceritakan tentang tugas bagi sebaik-baik ummah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Iaitu yang dimaksudkan kamu itu adalah umat Muhammad SAW. Adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh membuat perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu menyuruh, kamu melarang, menegah kepada perkara-perkara yang mungkar, yang buruk. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum, jika berimannya ahli kitab itu maka baiklah bagi mereka itu. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka ini adalah sikitnya mereka ini orang-orang yang beriman dan banyaknya mereka ini orang-orang yang fasik. Fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dalam ayat ini walaupun ayat ini kita dapati dia adalah menceritakan berkaitan dengan sifat bagi umat yang terbaik, khairu ummah, umat yang terbaik. Iaitu ada 3 sifat, 3 perkara yang dilakukan, yang ditugaskan, yang kita katakan tugas. Iaitu ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh buat baik, menegah kemungkaran, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 3 perkara ini.
berlawanan dengan perkara ini, sebaik ummah ini, dia adalah satu lagi perkara yang disebut dalam Al-Quran adalah umat yang istimewa. Umat yang teristimewa ini diberikan kepada Bani Israel, kerana mereka ini hasil keturunan mereka ini, nasab mereka ini kebanyakan daripada para nabi, bermula Nabi Ishaq alaihissalam sehinggalah Nabi Isa alaihissalam. Kebanyakannya semua itu adalah daripada Bani Israel, dan Allah melebihkan mereka daripada umat-umat yang lain. Tetapi lebihnya umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Berbeza dengan umat yang istimewa dengan umat yang terbaik. Umat yang terbaik ini yang Allah Subhanahu Wa Taala akhirkannya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tugasnya adalah sebaik-baik tanggungjawab, iaitu sebagai umat yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas para rasul. Bukannya dia melahirkan nasab-nasab keturunan sahaja, tetapi dia melahirkan orang-orang yang berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memerintah kepada perkara-perkara yang baik dan menegah kepada perkara-perkara mungkar. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, tugas kita sebenarnya, kewajipan kita sebagai umat Islam ini adalah tanggungjawab yang paling besar adalah kita menjadi seorang yang berdakwah, walau sekalipun dengan satu ayat. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maksud menyampaikan apa-apa yang dia tahu tentang Islam kepada orang lain, iaitu berdakwah itu sendiri. Jadi sifat dakwah itu adalah sifat umat Muhammad SAW. Tidak seperti sifat kepada kaum Yahudi. Mereka bukanlah satu bangsa berdakwah kepada bangsa yang lain. Kalau kita lihat dalam buku-buku pembandingan agama itu, agama Yahudi itu bukanlah satu agama untuk berdakwah. Berlawanan dengan Nasara ataupun kita Kristian, mereka ni berdakwah. Tetapi Islam itu lebih luas, menyuruh kepada umat akhir zaman ini, yang merupakan umat yang terbaik ini. Maka kita diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang patut kita kena faham daripada dakwah ini ialah konsep dakwah itu. Sekarang kita lihat banyak pendakwah kita ataupun kita sendiri, walaupun kita tidak sedar kita sebenarnya pendakwah, kita membawa agama Allah Ta'ala, kita sebagai duta kepada Islam itu, mencerminkan agama Allah Subhanahu Wa Taala daripada diri kita, menunjukkan kepada orang lain itu, sebenarnya kita telah berdakwah. Jadi banyak perkara-perkara yang patut kita kena faham tentang dakwah. Pertama, dakwah itu ialah seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Al-Bayanuni dalam kitab dia Madkhal ila Ilmi Dakwah. Beliau mengatakan dakwah itu adalah menyampaikan Islam, risalah Islam itu kepada manusia dan mengajarkannya kepada mereka, serta mengajak untuk mempraktikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu, Islam itu, di dalam kehidupan dan realiti kehidupan. Itu yang dikatakan dakwah. Dalam kita melihat definisi ini, saya pilih definisi inilah, walaupun kita sebut tadi definisi, kita katakan menyuruh buat baik, menegah kemungkaran. Itu adalah salah satu definisinya. Tapi perkara yang kita sebut dakwah itu, dia lebih luas daripada perkara itu. Apa yang kita faham tentang menyuruh buat baik sahaja, menegah kemungkaran sahaja, tapi dia lebih besar daripada itu untuk kita nak sampaikan maksud dakwah. Maka kita katakan bahawa ada 3 perkara yang terdapat dalam definisi tersebut. Iaitu dakwah itu ada, pertama sekali adalah menyampaikan, iaitu menyampaikan Islam. Yang kedua mengajar, dan yang ketiga adalah mengajak orang untuk mempraktikkan agama Allah Ta'ala. Oleh itu kita katakan bahawa dakwah itu bukan hanya menyampaikan sahaja, tetapi mengajar itu seperti saya sekarang, mengajar di kuliah ni, ataupun cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah, mengajar akan Islam itu, maka dipanggil sebagai pendakwah. Bukan hanya orang yang berdakwah kepada orang bukan Islam, non-Muslim, tetapi orang yang mengajar kepada orang Islam sendiri,
mengajar tentang agamanya, tentang solatnya, tentang puasanya, tentang pendidikan, tarbiyah dan sebagainya itu, maka itu juga dikatakan sebagai pendakwah menurut definisi yang kita sebutkan. Begitu juga kita katakan sebagai orang yang mengajak kepada untuk mempraktikkan agama Allah Ta'ala ini, Islam. Itu orang yang mengajak, contohnya mengajak buat baik, mengajak membantu orang, mengajak untuk pergi solat, contohnya sembahyang jemaah, maka mengajak itu juga dipanggil sebagai dakwah. Bukan hanya khusus kepada dakwah itu kepada non-Muslim. Biasa yang kita gambarkan bahawa dakwah itu adalah kepada non-Muslim, kan? Jadi itu adalah persepsi yang salah. Jadi dia ada 3 elemen. 3 elemen itu. Dan kita boleh melakukan serentak tiga-tiga itu. Maksud kita buat pertama, buat kedua, ketiga. Kita boleh berdakwah itu dengan salah satu daripadanya. Kita hanya menyampaikan sahaja, ataupun kita hanya mengajarkan sahaja, ataupun kita ini mengajak orang untuk meretikkan agama. Jadi salah satu. Kalau kita lihat dalam organisasi dakwah itu, ada yang khusus kepada mengajak kepada non-Muslim, ada yang khusus kepada organisasi yang membuat kelas-kelas fardu ain untuk Muslim, ada yang organisasi yang mengajak kepada orang Muslim untuk buat kebajikan. Banyak kalau kita lihat pertubuhan-pertubuhan kebajikan, banyak. Itu salah satu daripada bentuk dakwah. Seperti kita katakan anti rasuah contohnya. Anti rasuah, mengajak orang jangan berasuah. Ataupun kita katakan memelihara alam sekitar contohnya. Itu adalah dakwah, menjaga alam sekitar. Ataupun kita katakan banyaklah, kita nak beri contoh tu banyak, anti dadah dan sebagainya. Jadi itu bentuk-bentuk mengajak kepada mempraktikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya definisi ini, definisi yang kita sebutkan ini adalah disebutkan oleh adalah berlandaskan, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang tugas para rasul, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan laqad manallahu 'alal mu'minin, mengurniakan kepada orang-orang yang beriman itu sekira-kiranya idh ba'atha fihim rasulan, dengan mengutuskan seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan menyucikan hati-hati mereka, tazkiyatun nafs, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar mereka akan Al-Quran, itu Al-Kitab Al-Quran, wal hikmah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekira-kiranya mereka itu sebelum mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Jadi dalam ayat Quran ini kita akan lihat ada 3 elemen yang kita sebutkan tadi. Pertama, menyebut yatlu alaihim ayatih, tilawah, membaca. Yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ta'lim, yang ketiga. Jadi dia ada at-tilawah, dia ada at-tazkiyah, dia ada at-ta'lim. Tapi kalau kita lihat tilawah pertama, kedua sepatutnya mengajar, ketiga kita sebut tazkiyah. Tetapi didahulukan tazkiyah kerana pentingnya tazkiyah pada dakwah itu sendiri. Oleh itu didahulukan tazkiyah sebelum ta'lim dalam ayat ini. Kerana kita tidak boleh menyucikan jiwa kita, tidak boleh membersihkan jiwa kita, melainkan kita belajar dulu, ta'lim, belajar, mengajar dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa pentingnya tazkiyatun nafs. InsyaAllah saya akan sebutkan berkenaan dengan tazkiyah ini. Jadi maksudnya tilawah itu, yang dimaksudkan tilawah itu membaca. Membaca ini berarti kita memberitahu kepada orang lain. Hanya walaupun kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita menunjukkan kepada orang lain tentang Islam. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
sekiranya orang yang tawanan perang itu, dalam surah Taubah menceritakan tentang peperangan. Wa in ahadu minal musyrikin, jika orang musyrikin itu, salah seorang daripada musyrikin tawanan itu, mereka ini meminta perlindungan pada kamu. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajir, maka berikan perlindungan pada mereka dengan bawa tawanan-tawanan itu kepada kem-kem Islam, kepada kem askar orang Islam, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka ini mendengar kalamullah. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa tilawah itu adalah salah satu bentuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beritahu kepada orang. Oleh itu cara kita menyampaikan itu, kita tunjuk. Kalau kita buat marketing, marketing kita punya barang kita, kan? Kita tunjuk, promote, kan? Tunjuk aja. Dia bukan buat apa pun, tunjuk, promote. Kita letak gambar, letak video, letak macam-macam lah. Nak menunjuk kepada orang. Begitulah agama Allah beritahu. Lawanan kalau kita lihat dalam YouTube, kan, dia ada gambar-gambar. Sebelum nak cerita, kita buka ada 3 saat, 3 second, 10 second. Jadi nak menunjukkan perkara supaya kita nampak. Begitulah Al-Quran kita perdengarkan kepada orang lain. Kita supaya orang dengar, faham makna Al-Quran. Kalau kat Malaysia ni mungkinlah tak faham, kita terjemahlah, kan? Itu caranya. Tilawah yang dimaksudkan, tilawah itu adalah kita memperdengarkan, menyampaikan Islam dengan cara tilawah itu. Dan inilah cara yang asas dalam kita berdakwah kepada jalan Allah Ta'ala. Mana-mana cara pun. Kalau kita nak ajak orang Islam pun sama je. Kita perdengarkan kepada mereka tentang ajaran yang sebenar. Kadang orang salah faham tentang agama Allah Ta'ala. Orang Islam sendiri salah faham. Yang berfikiran liberal, berfikiran sekularnya. Jadi kita fahamkan mereka. Kita beritahu orang, fahamkan dia. Kita perdengarkan makna-makna tentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar, sehingga mereka ini boleh jauh daripada salah faham, salah tafsiran terhadap makna-makna ayat Quran dan juga hadis Nabi ataupun ajaran Islam secara menyeluruh. Jadi itu yang pertama, tilawah, iaitu menyampaikan. Yang kedua adalah kita katakan mengajar. Kita bagi contoh lah, saya bagi contoh. Berdakwah ni macam kita buat marketing lah, kita nak menjual satu barang. Sebab Allah Ta'ala menggunakan istilah menjual ni ada juga dalam Quran, banyak. Tijarah, Allah sebut perkataan tijarah itu berjual beli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, sungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa orang mukmin, orang Islam, untuk berperang ke jalan Allah Ta'ala. Allah membeli, Allah menggunakan istilah-istilah jual beli. Jadi kita nak berikan gambaran tentang bagaimana berdakwah itu adalah jual beli itu sendiri, dalam kita bisnes. Okey, apa yang kita nak bawa dalam bisnes kita adalah mesti ada pertama sekali produk kita. Produk kita adalah apa dia? Islam. Produk kita adalah Islam. Islam, kita nak produk, kita nak beritahu kepada orang ni. Tetapi kita janganlah menganggap Islam saya menyuruh macam tu. Kita nak menyampaikan Islam, mungkin sebahagian daripada Islam. Mungkin kita akan cerita tentang akidah, mungkin kita akan cerita tentang Nabi, mungkin akan cerita tentang Al-Quran. Itu sebahagian. Ataupun kita menceritakan tentang hijab. Kita tengok straight dakwah itu. Kita lihat bahawa mereka ini berdakwah bukan semua Islam tu cerita tentang hijab. Cerita hijab ni bagus, baik. Ataupun mereka memberi sarung pakai tudung, kan? Itu salah satu bentuk mempromosikan Islam, mempromosikan Islam. Jadi ada produk, ada itu Islam itu sendiri. Okey. Sekarang kita nak menyampaikan. Kita kalau kita jual barang lah, kita seorang, kita nak jual apa? Kita nak jual nasi lemak lah, kan? Kita ada produk, kita nak jual nasi lemak. Sekarang semua orang ada nasi lemak. Kedai ni mak cikiyah, kan? Mak siapa lagi, macam-macam lah, kan? Jadi nasi lemak ni banyak. Bagaimana kita nak promote kan? Kita sebut tentang, kalau Islam ni kita ceritakan tentang kebaikan Islam, syumul di Islam, ciri-ciri Islam itu, Rabbani Islam itu. Islam ni adalah realiti. Islam ini adalah menceritakan tentang daripada kita bangun daripada tidur hinggalah kita tidur balik. Itu ada kesyumulan kehidupan tu manusia itu. Kita cerita kepada orang. Seperti mana kita menceritakan tentang barang kita,
Kita kenapa kita kata contohnya nasi lemak tadi, kita kata nasi lemak ini datang daripada nasi beras ini daripada kayangan, kan kita menceritakan kelebihan-kelebihan nasi tersebut. Kita kata sambal ini sambal bukan sebarangan sambal contohnya, kan, lada bukan sebarangan lada. Jadi kita menggambarkan begitu. Kalau kita lihat dalam kedai-kedai makan, makanan segera, McDonald, KFC, kan, mereka mempamerkan macam tu, walaupun benda yang sama, walaupun ayam goreng, kan, ayam goreng di KFC lain dengan McDonald, kan, Pizza Hut dengan Domino's, kan, berbeza. Tapi bagaimana mereka begitulah kita mempromotkan agama Allah Ta'ala. Kita menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Islam, menceritakan kebaikan Islam, bagusnya kita beri hijab, bagus kehidupan manusia itu adalah Islam itu. Apabila kita telah menyampaikan Islam, beritahu pada orang Islam begini, orang akan tertarik. Orang tertarik, oh ni nasi lemak senang, kita boleh cuba US Pizza, kan, kita cuba US Pizza macam mana. Dulu biasa dengar Domino's, Pizza Hut, tengok US Pizza macam mana, kita rasa. Jadi begitu juga, dia kata, Islam macam mana Islam, kan, dia akan bertanya, Islam ni bagus menjaga hak wanita, pakai tudung, menjaga menjaga kehormatan wanita. Jadi dia tertarikkan Islam. Jadi apa yang perlu dibuat? Kalaulah kita jual kereta, kan, beritahu dia kereta Lamborghini, kereta ni bagus, kereta ni laju, kereta ni hebat, nah. Jadi orang tu tertarik dengan kereta, dia beli kereta. Apa perlu buat dengan dia nak beli, lepas beli kereta? Kena belajar bawa kereta. Nanti tak tahu macam mana nak isi minyak nanti, kan, tak tahu macam nak buka ke minyak, tak tahu. Tahu pakai elektrik, kan, pakai elektrik pun kereta ni. Jadi kena belajar. Begitu juga agama Allah Ta'ala. Apabila dah kenal Islam, kena belajar Islam. Lepas tu cara yang pertama, dakwah yang kedua adalah kita mengajar agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ajar dia bagaimana nak solat, bagaimana kita nak puasa, bagaimana kita nak berjual beli, bagaimana kita nak berinteraksi sesama manusia, berinteraksi dengan alam sekitar, dan sebagainya. Kita cerita Islam tu begitu. Kita ajar. Dia tertarik pada Islam, kita ajar di Islam. Ajar yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan kita lengah-lengahkan orang tu nak masuk Islam, kita sebut je. Betul ke nak? Kita biasa salahnya orang zaman sekarang ni. Kita di negara kita lah banyak juga orang tak reti macam nak berdakwah. Orang tu dia tertarik dengan Islam, tapi kita bicara dia, betul ke kamu nak masuk Islam ni? Jangan tanya. Bila dia nak teringin Islam, kata mengucap. Mengucap lah, minta dia mengucap. Tu cara kita apabila kita berdakwah. Jangan pula nanti kita kata tak nantikan dia ni nak keluar Islam. Tak perlu perkara itu, biar dia mengucap. Yang pertama sekali adalah minta dia mengucap. Kalau dia rasa dia nak masuk Islam, suruh dia mengucap. Jangan kita lengahkan. Kita semua kita ni, betul ke kita persoal pula, Islam ni bagus ke? Bagus. Kita pelanya pula dia, Islam ni bagus tak bagus. Dia dah faham Islam, dia kenal Islam, kita pula mempersoalkan. Lepas tu kita melambat-lambatkan pula. Nanti kita kena pergi ambil syahadah kata balai. Tak perlu kat situ juga. Ajarkan dia syahadah ketika itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Cukup. Takkan nanti ada orang tambah, Muhammad hamba dan utusannya. Tak payah, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah cukup. Jangan panjang. Kita nak ajar untuk dia ni boleh masuk Islam je. Itu cara pertama. Tak perlu kita nak payah-payahkan. Kita masalah kita dalam dakwah gitu. Kita lihat orang dia macam ni melambat-lambatkan. Saya dengar banyak. Kalau kita yang selebriti yang mu'alaf lama dah lah, tapi dia bahasa Islam, dia cerita macam tu. Orang Islam ni dia tak suruh orang Melayu Malaysia lah, kat Malaysia dia cerita pasal dia macam tak percaya orang tu nak masuk Islam. Tak boleh, kita tak boleh macam tu. Kita lihat orang tu nak masuk Islam, tertarik dengan Islam, suruh dia terus mengajar tasyahud, syahadatain itu. Jangan kita lengahkan, jangan kita lepas tu nak prosedur, nak pergi masjid agama ke, jabatan agama ke, nak jumpa pihak berkuasa, tu lain cerita. Yang pertama mengucap dulu kalimah syahadah. Ajar. Itu kena ajar. Kena memang. Kalau tengok orang tu ada ingin pada Islam, terus je mengucap. Mengucap. Aku ajar mengucap. Saya ajar mengucap. Baca mengucap. Mengucap. Dia akan mengucap. Penting. Perkara itu sangat penting. Jangan kita lengahkan orang nak mengucap 2 kalimah syahadah itu. Kemudian apabila kita dah ajar kita ajar syahadah, ataupun kita dalam Islam kita ajar benda lain, soal sembahyang. Umat Islam sendiri ramai yang tak kerti sembahyang.
Semayang pun tak tahu macam mana baca Fatihah pun. Ramai. Di Malaysia ni saya banyak pergi berdakwah, berdakwah ke apa ni, orang asli terutama. Orang asli tak boleh baca Fatihah. Mengucap pun payah nak sebut. Masalah. Jadi kita kena berdakwah orang-orang macam ni. Dia Islam tapi dia tidak belajar agama. Baca Quran pun tak reti. Kena pergi. Pergi ke Sabah, saya pergi ke Sabah. Baru ni saya pergi ke Sabah. Dakwah orang Sabah. Diorang tak ada orang nak mengajar baca Fatihah, semayang tu tak ada. Islam tapi tak kerti semayang. Tak tahu nak baca apa. Maka kita perlu ajarkan. Orang ni macam ni lah, kita perlu ajar. Kita jangan tengok kita ni apa ni, orang kita sama-sama kita. Memanglah kita kat masjid ni semua orang pandai baca Fatihah. Banyak lagi kat luar bandar tu. Terutama kawan Sabah Sarawak ni lagilah. Kalau orang asli tu banyak dah okey dah. Sebab banyak di Semenanjung ni banyak yang NGO dan juga Jabatan Agama, Majlis Agama dah beri bantuan banyak. Tapi itu pun masih masalah. Baca Quran, sembahyang tak reti, kena belajar agama fardu ain itu. Jadi kita kena pergi untuk berdakwah. Kalau kita ada kemampuan untuk itu, kita buat. Tak ada kemampuan, tak apa. Apa yang kita mampu saja, kita ajar. Dah kita ajar, dia dah pandai. Berapa ramai umat Islam ini, dia tahu sembahyang, dia tahu puasa, tapi dia tidak berpuasa, tidak sembahyang. Jadi kita kena ajak mereka tahu sembahyang jemaah itu adalah satu perkara yang perlu dilakukan. Maka ajak anak kita, ajak saudara kita, ajak adik-beradik kita, ajak jiran kita, ajak pergi sembahyang. Jiran sama jiran kita pun tak tegur, itu masalah juga. Ajak jiran kita. Pandai-pandai lah kita kan, belajarlah cara macam mana kita nak pujuk orang lain. Jangan pula jaga perah pula. Kalau tak pergi masjid kan masuk neraka. Kita ajar macam tu, ni teroris tu. Tak boleh macam tu. Kita kena dengan cara yang lembut, lemah lembut. Islam ajar macam tu. Nabi SAW apabila mengajak berdakwah, Nabi itu dengan sifat dia adalah rahmat, sifat dia lemah lembut. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Jika kamu ni wahai Muhammad faddan ghalidhal qalb, hati yang keras, sifat yang kasar, lan faddu min hawlik, orang akan lari daripada kamu. Nabi ni sifat dia lemah lembut, orang suka kepada Nabi. Begitulah kita dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dakwah orang macam tu. Perangai kita adalah kita berlemah lembut, sifat kita mesra dengan orang. Kalau kita nak jual barang, macam mana agaknya? Kita marah ke orang, nak beli barang saya ke? Kita persoal ke orang. Kita semua kita suruh. Kalau ke Petronas, kita masuk Petronas, Assalamualaikum, selamat datang dah. Macam tu lah kita dengan Islam. Kita sepatutnya macam tu. Orang Islam, kita tunjuk kita ni bawa risalah Islam, mesej Islam. Kita sebagai duta Islam, kita jadi seorang Muslim. Jangan kita biar orang lain. Kita tunjuk perangai kita. Itu akhlak yang pertama yang boleh kita jadikan sebagai dakwah. Akhlak sebagai dakwah kita. Jadi apa yang patut kita buat adalah kita tunjuk perangai yang baik kepada orang lain. Kerana Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya Rasulullah itu adalah sebaik-baik uswah, contoh tauladan bagi kamu. Maka contoh tauladan adalah satu perkara yang perlu kita lakukan. Dan Islam itu adalah akhlak. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka perkara yang pertama yang kita kena tunjukkan akhlak kita baik. Kalau kita nak berjual barang lah, kalau kita bergerak orang tak datang tu, nak beli nasi lemak mungkin kita cek tengok mana pedas nasi lemak ni. Kita pula orang sepatutnya nasi lemak pedas tu kita kata bagus nasi lemak tu tak. KFC boleh buat pedas-pedas, extra pedas, McDonald buat extra pedas. Kita boleh beritahu benda tu baik, walaupun nampak macam tak bagus, tapi kita boleh cerita benda tu baik. Begitulah. Memanglah Islam semua baik belaka, tapi kita tu macam mana kita nak mempromosikan Islam itu kepada orang lain. Menunjukkan Islam tu bagus. Tunjuk dengan sifat kita, bagaimana kita berjual barang macam tu lah. Bagaimana seorang bisnes, seorang yang salesman ni, dia nak minta duit orang, nak keluarkan duit orang daripada poket tu macam mana? Dengan lemah lembut. Tuan kan, dia tanya macam-macam, satu-satu dia tanya. Lemah lembut sungguh. boleh jadi menantu lah katanya tak? Macam tu lah kita dengan Islam. Nak berdakwah orang macam tu. Bukannya perangai kita kerah Islam, jemaah tak semua neraka.
Kalau lah kita kata dah pada orang nak membeli kereta kita, membeli kita punya nasi lemak tadi, memberi pizza kita kata nak kita sakit perut makan ni, orang tak mari. Orang tak mari. Itu salah, cara yang salah. Kebanyakan kita macam tu, kita menyalahkan orang, kita berkasar terhadap orang lain. Tak boleh. Dalam berdakwah bukan sifat kita adalah sifat kasar. Tunjukkan akhlak yang baik. Itu cara yang terbaik. Jadi kita mengajak orang buat baik. Jadi kita sebut tadi ada apa tadi? Yang pertama mengajak menyampaikan. Yang kedua kita katakan mengajar. Yang ketiga adalah mengajak orang berbuat kebaikan. Jadi ini 3 perkara yang patut kita lakukan dalam berdakwah. Dalam dakwah ini dia sebenarnya ada rukun, rukun dakwah. Kalau kita belajar dakwah ni ada rukun dia. Ada 4 rukun. Pertama sekali adalah da'i, orang yang berdakwah. Yang kedua mad'u, sasaran. Yang ketiga adalah tajuk dia, produk tu. Yang keempat adalah cara-cara. Jadi 4 perkara ni mesti ada. Tak ada 4 perkara tak ada. Kita nak berkomunikasi tak boleh lah. Kita nak berinteraksi dengan orang tak boleh. Dia mesti ada da'i, ada mad'u, ada pendakwah, ada sasaran dia. Kalau kita nak jual kereta Lamborghini tak, kita nak jual dengan siapa? Orang kampung kan? Tak tahu, orang tak beli. Kita ada sasaran kita. Nak jual tudung dengan siapa? Tudung Nerofara contohnya, tudung Siti Khadijah contohnya kan. Jangan kait dengan orang lain. Kita nak jual tak? Ada sasaran dia. Dia punya target promosi dia, marketing semua ada sasaran. Kita nak jual apa? Nak jual basikal, nak jual kereta, nak jual semua tu ada punya target. iPhone, target dia siapa? Kan? Handphone, iPhone. Oleh itu bentuk-bentuk iPhone tu macam-macam. Bentuk-bentuk telefon bimbit dia tu, telefon smartphone itu bermacam-macam atas kemampuan orang. Ada yang murah, ada yang mahal, kan? Jadi dia nak ada target. Begitulah agama Allah Taala. Kita nak ajar pada orang orang bukan Islam. Takkan kita nak cerita tentang bangkai mana nak wuduk. Takkan kita nak cerita tentang babi ni halal ke haram. Tak. Kita cerita tentang kita percaya kepada Allah Taala dulu. Percaya tak Tuhan? Dah percaya kepada Tuhan lah, percaya. Kita boleh percayalah kepada haramnya babi. Kalau tak percaya kepada Tuhan, macam mana kita nak katakan bahawa Tuhan itu betul? Jadi kena pertama sekali percaya kepada Tuhan. Baru lepas tu syariahnya okey. Dah percaya pada Tuhan, babi haram tu kita boleh percaya. Okey, babi haram sebab Tuhan memang berhikmah. Tuhan itu adalah yang berkuasa, dia tahu baik buruk pada kita. Jadi settle masalah. Tak perlu nak cerita tentang babi ke, babi ni haram ke, anjing itu tak boleh kita jadikan binatang peliharaan ke dan sebagainya. Sebabnya kita telah beriman kepada Allah Taala. Oleh itu kita kena tahu sasaran apa yang kita nak bercakap, kan? Kita nak sasaran itu kita kata tadi pendakwah itu dia ada sasaran. Sekarang kita kata tajuk dia. Tajuk tadi macam saya sebut tadi, bahawa macam kalau kereta Lamborghini orang dia tertentu, smartphone dia ada siapa-siapa dia, kan? Makanan, ubat dan sebagainya, semua tu dia ada sasaran dia. Dan seterusnya adalah cara. Cara ni adalah sangat penting. Sebelum habis masa ni, ada 3 minit ni. Cara dia ada 4 cara. Saya telah sebut satu, iaitu akhlak. Akhlak ini adalah contoh yang paling penting dalam berdakwah. Akhlak yang mulia dan sebagainya lah. Oleh itu Nabi SAW dibangkitkan untuk membawa akhlak. Bila kita katakan membawa akhlak ini, dia banyak dalam firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka itu mendapat hidayah Allah Ta'ala. Mereka yang dimaksudkan adalah para nabi umat terdahulu. Ulaikal ladzina hadallah, mereka itu mendapat hidayah Allah Ta'ala, fabihudahum, dengan hidayah mereka dapat itu, iqtadih, maka ikutlah wahai Muhammad. Maksud ikutan. Iqtadih maksud qudwah. Iqtadih maksudnya iqtidak, maksudnya qudwah lah. Maksudnya kita ikut, maksudnya akhlak. Hidayah yang mereka dapat, kebaikan yang mereka buat, kita ikut. Maksud ikutan, maksud akhlak kita. Maka dakwah yang pertama sekali, yang paling penting sekali adalah akhlak kita. Tunjuk perangai kita yang baik. Dan seterusnya ada 3 lagi.
Tiga lagi dalam firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maka yang dimaksudkan dengan tangan itu bukan tangan ni. Yang dimaksudkan tangan itu adalah kuasa. Apa-apa bentuk kuasa. Kuasa biasanya adalah penguatkuasa lah. Kerajaan, pemerintah, itu dia kata kuasa. Biasanya kepada orang-orang yang tertentu sahaja, bukan kita. Contohnya kita lihat orang-orang yang sedang berkhalwat contohnya. Kita lihat orang berkhalwat minta dadah contohnya. Kita tidak boleh pergi tangkap orang khalwat, pergi tangkap orang isyak dadah. Kita nak cari nahas cepat, buat. Tak boleh. Kita sendiri tak boleh. Siapa yang boleh buat? Pemerintah, penguatkuasa. Mereka sahaja yang boleh buat. Tak boleh kita pergi tangkap korang. Silap kita yang kena lawan lah. Kita sama ada dia lawan kita, dia bunuh kita, dia tembak kita, berapa banyak. Penguatkuasa sendiri kena tembak. Penguatkuasa ajaran sesat, tangkap orang ajaran sesat, orang kena tembak mati. Oleh itu kita katakan perkara-perkara ini yang melibatkan kepada penguatkuasaan, maka hendaklah kita serahkan kepada pemerintah, penguatkuasa dan sebagainya. Tak boleh kita pergi sendiri. Tak ada. Kalau tengok orang berkhalwat, kita jangan pergi tangkap. Tak boleh. Sebab apa? Bermasalah. Kalau itu berkenaan dengan contohnya orang minum bulan puasa dan sebagainya, tu pun kita kena minta, kita telefon kepada Jabatan Agama, minta mereka pergi tangkap. Kita jangan buat ngada-ngada, jangan pergi tangkap. Oleh itu hukum Allah Ta'ala, hukum hudud itu tak boleh semua orang boleh buat, tak. Bila pemerintah hadir buat hukum hudud baru boleh buat. Mereka yang buat, kuasa yang buat, mahkamah yang buat, bukan orang awam boleh buat. Dia mencuri potong tangan, dia tu berzina sebab tak boleh. Itu bukan syarat dalam Islam. Islam syaratkan nak perkara-perkara yang berkaitan dengan pemerintah, maka pemerintah yang buat. Kepada kita tidak diwajibkan. Jangan pula kita pergi mana-mana. Zaman sekarang buat macam tu. Tu berlakunya ISIS, Islamic State. Mereka dia oleh itu jadi teroris. Siapa-siapa dia buat hukum. Tak boleh. Yang menghukum ini adalah kerajaan, pemerintah, penguatkuasa. Kita tidak boleh buat hukum. Okey, itu tahap yang pertama, penguatkuasaan. Penguatkuasaan mestilah pemerintah. Yang kedua adalah dengan lidah. Itu semua orang boleh buat. Jika kamu tidak mampu, fa illam yastati' fa bilisani. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisan. Oleh itu kita semua dengan lidah kita. Yang dimaksudkan lidah bukan lidah ini sahaja, bahkan panel kita, media sosial kita, itu semua tu. Kita berdakwah dalam perkara tersebut, dalam bahasa isyarat, dalam sebagainya lah. Itulah cara yang patut kita lakukan. Oleh itu Nabi dalam Quran menyebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sungguhnya serulah kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Allah sebut apa? Berdakwah dengan cara berhikmah, supaya kita pertama sekali berdakwah mesti hikmah. Walaupun hikmah itu adalah sifat kepada perbuatan-perbuatan kita. Bukan hikmah berdiri macam tu saja. Tak, hikmah itu perbuatan-perbuatan kita adalah hikmah. Dan yang seterusnya adalah bermujadalah, beri nasihat, dan juga bermujadalah, berdebat dengan cara yang terbaik. Jadi itulah cara kita berdakwah dengan cara yang terbaik, dengan cara penuh hikmah. Kemudian barulah hati. Hati ini adalah tempat kita. Tak mampu barulah hati. Jadi itulah saya rasa saya sempat terangkan tentang dakwah itu. Apa yang penting dalam dakwah adalah kita berdakwah dengan cara yang terbaik, yang penuh hikmah, cara mesra, bukan cara nak cari gaduh, bukan cara nak berlawan, bukan caranya. Nak berlawan ni pemerintah. Selain daripada itu kita dengan cara mesra. Jadi setakat itu dahulu, insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang berdakwah mengikut jalan para nabi, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.